Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa wala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada pagi ini saya berhasrat untuk bacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Dalailun Nubuwah. Mudah-mudahan kita mendapat beberapa pelajaran. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam wa huwa bitabuk. Telah diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili, moga Allah meridai beliau, katanya Jibril alaihi salam telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang pada ketika itu Rasulullah berada di Tabuk. Faqala, lalu Jibril berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, ishhad janazata Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Wahai Muhammad, saksikanlah atau hadirlah jenazah Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazala Jibril alaihi salam fi 70,000 min al-malaikah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada perkemahan baginda dan turun Jibril alaihi salam bersama dengan 70,000 para malaikat. Fawada'a janahahu al-ayman 'ala al-jibal. Fawada'a janahahu al-ayman 'ala al-jibal. Lalu Jibril meletakkan sayapnya ke atas bukit bukau. Lalu fatawada'a, lalu bukit bukau merendahkan diri. Wada'a janahahu al-aysari 'ala al-ardin fatawada'a. Lalu Jibril letakkan pula sayapnya ke atas bumi, lalu bumi juga merendahkan. Hatta nazara ila Makkah wal Madinah, sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam dapat melihat Mekah dan juga Madinah. Fasalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Jibril wal malaikatu alaihimus salam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Jibril dan para malaikat sembahyang ke atas jenazah Muawiyah. Falamma faragha, bila baginda selesai daripada sembahyang, qala, baginda bersabda, ya Jibril, wahai Jibril, bima balagha Muawiyah hadhihi al-manzilah, dengan sebab apakah Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani ini sampai pada kedudukan ini.
Qala, kata Jibril, bi qiraatihi qul huwallahu ahad, dengan bacaannya qul huwallahu ahad, qa'iman wa rakiban wa masyian, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan menunggang, dan dalam keadaan berjalan kaki. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis yang saya bacakan ini, walaupun sebahagian dari kalangan ahli hadis menyatakan bahawa sanadnya atau rantaian perawinya ada masalah, lemah, tapi kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Ta'jil Manfa'ah bahawa khabar Muawiyah ini, hadis berkaitan dengan cerita Muawiyah ini, qawiyatun atau qawiyun, kuat, qawiyun bin nazari ila majmu'i turuki, dengan dilihat kepada keseluruhan jalan-jalan periwayatannya. Kalau tuan-tuan nak tengok perbahasan panjang, boleh tengok dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud, di bawah kitab Al-Janazah, ketika membincangkan mengenai sembahyang gaib ke atas An-Najasyi, Raja Habsyah yang meninggal dunia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, daripada hadis yang saya bacakan tadi, boleh kita fahami bahawa berlaku satu peristiwa yang menakjubkan ketika Baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Tabuk. Baginda pergi ke Tabuk dengan tujuan untuk memerangi Rom. Dan peristiwa perang Tabuk ini berlaku pada tahun ke-9 Hijriah, dalam bulan Rejab, dan ia merupakan peperangan yang terakhir yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan juga dengan perang walaupun tak berlaku peperangan, tak bertembunglah, tak berlawan pedang, tak. Kerana ia adalah jihad juga, jihad harta, jihad jiwa raga. Susah para sahabat nak keluar pada ketika itu. Satunya cuaca panas, yang keduanya musim buah, cabaran kepada orang-orang Islam. Hingga kisah perang Tabuk ini dirakam oleh Allah dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah ada ayat infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Hendaklah kamu keluar pada jalan Allah dalam keadaan ringan ataupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta kamu dan juga jiwa raga kamu. Dan dalamnya juga ada hukuman disiplin terhadap mereka yang tidak menurut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pentingnya ketika baginda berada di Tabuk, baginda telah ditatangi oleh Jibril alaihi salam, di mana Jibril maklumkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani telah meninggal dunia. Mahukah Rasulullah sembahyang ke atas jenazah
Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani yang meninggal dunia ini? Bagi jawab, ya. Lalu Jibril alaihissalam letakkan sayap kanan dan kirinya ke atas bukit dan juga tanah, sehingga bukit, tanah, pokok semuanya merendahkan diri, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam dapat melihat ke arah jenazah yang telah meninggal dunia tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai dengan Jibril dan juga para malaikat. Dalam riwayat Abu Umamah Al-Bahili disebut 70,000 para malaikat. Dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebut 2 saf. Satu saf 70,000 para malaikat. Dia malaikat buat 2 saf, 70, 14,000. Ya. Bila selesai daripada sembahyang ke atas jenazah tersebut, dalam keadaan jenazah itu tak dapat dilihat oleh para sahabat, baginda dia dapat lihat. Hanya keadaannya gaiblah daripada orang lain. Macam baginda sembahyang jenazah An-Najasyi, sebagian riwayat menyebut bahawa diangkatkan untuk baginda tempat diletakkan jenazah, sehingga baginda dapat melihat jenazah itu dan baginda sembahyang, dan kadang para sahabat bermakmumkan atau para sahabat berimamkan dengan Rasulullah. Para sahabat tak nampak jenazah An-Najasyi, tapi baginda nampak. Jadi oleh kerana Jibril datang jumpa Rasulullah, tanya Rasulullah, kamu nak ke sembahyang ke atas jenazah Muawiyah ini? Ini menyebabkan baginda tertanya-tanya, apa sebab yang menjadikan Jibril alaihissalam sampaikan berita kematian beliau ini kepada baginda, dan para malaikat sama dengan Jibril sembahyang juga ke atas jenazah itu. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam tanyalah kepada Jibril alaihissalam, kata baginda, ya Jibril, bima balagha Muawiyatu hadhihi al-manzilah. Wahai Jibril, dengan sebab apa Muawiyah sampai pada kedudukan ini? Jawapan yang diberikan oleh baginda itu perlu menjadi perhatian kepada kita. Jawapan yang diberikan oleh Jibril itu perlu menjadi perhatian kepada kita. Jibril berkata, biqiraatihi qul huwallahu ahad, dengan bacaannya qul huwallahu ahad. Jadi baca surah Al-Ikhlas, baca sentiasa ulang, sentiasa baca, sama ada ketika dia berdiri qaiman wa rakiban, sama ada ketika dia menunggang, wa masyian, sama ada ketika dia berjalan. Dalam riwayat Anas, ja'iyan wa zahibah, dalam keadaan datang dan juga pergi, qa'iman wa qa'idan wa ala kulli hal, berdiri dan juga duduk, dan pada setiap keadaan. Maksudnya Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani, atau sebahagian ulama kata Muawiyah bin Muawiyah ibnu Muqarrin Al-Muzani, sentiasa membaca surah Al-Ikhlas.
Andai kata ada di antara kita ni yang ambil ilmu hadis kemudian cenderung kepada pandangan Imam Zahabi, cenderung kepada pandangan Ibn Abdul Bar sekalipun yang menyatakan bahawa sanad ini lemah, tapi kelebihan kedua Allah itu telah maklum melalui hadis-hadis yang sahih. Kelebihan dia bagi orang yang kasih dan cinta pada surah Al-Ikhlas ini, dengan sebab kasih dan cinta itu Allah masukkan ke syurga, sebagaimana dalam hadis yang banyaklah yang boleh dilihat dalam Sunan Tirmizi, yang boleh dilihat dalam Sahih Bukhari dan juga kitab-kitab yang lain. Contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar seorang laki-laki untuk memimpin satu pasukan tentera. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah. Baginda pernah hantar seorang laki-laki untuk memimpin satu pasukan, satu platoon. Wa kana yaqra'u li ashabi fi salatihim, dan dia ini menjadi imam kepada pasukannya dalam sembahyang mereka. Fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Maka dalam sembahyang itu dia yang menjadi imam ini sentiasa menutup rakaat sembahyangnya itu dengan membaca qul huwallah. Maksudnya dia baca surah yang lain dan juga baca surah Al-Ikhlas. Dia tak tinggal surah Al-Ikhlas, baca surah mana pun dia akan tutup dengan baca surah Al-Ikhlas. Maksudnya dalam satu sembahyang itu dia baca dua surah. Dan ini harus, di sisi ulama-ulama kata harus, Pak. Tak ada masalah. Walaupun tidak mengikut tertib susunan Al-Quran, boleh, tetapi meninggalkan yang afdal. Dan perbuatan sahabat ini tidak diingkari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada mereka awalnya para sahabat yang bersama-sama dalam pasukan tentera lelaki tersebut pelik dan juga mengadu hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tidak terus mengingkari apa yang dilakukan kepada baginda, yang dilakukan oleh ketua platoon itu. Bahkan baginda kata kepada ahli pasukan yang buat aduan, cuba kamu tanya dia dengan sebab apa dia melakukan perbuatan itu. Dan kamu tanya dia kenapa dia dalam setiap rakaat dia itu, bila dia baca surah tadi, dia tutup dengan qul huwallahu ahad. Fasal. Maka yang buat aduan pada Rasulullah ini, dia pergi tanyalah kita sebut. Tanya ketua dia, pasal apa kamu baca qul huwallah selain daripada baca surah yang lain itu? Lalu dijawab oleh lelaki itu, li'annaha sifatur rahman, kerana ianya sifat Tuhan Ar-Rahman. Maksudnya kerana di dalamnya, dalam surah Al-Ikhlas itu ada disebut sifat-sifat Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bila mengetahui jawapan itu, dia kata akhbiruhu annallaha yuhibbuh, beritahulah kepada dia bahawa Allah Subhanahu wa taala kasih kepadanya. Ini satu contoh yang menunjukkan bahawa cinta kepada ataupun kasih kepada surah Al-Ikhlas itu menjadikan Allah kasih. Yang ini sembahyang dia baca qul huwallah di akhir surah.
Ada sahabat yang lain bila sembahyang sampai nak baca surah lepas Fatihah, mula dengan qul huwallahu dulu, lepas tu baru baca surah yang lain. Sebagaimana cerita seorang laki-laki yang menjadi imam di Masjid Quba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana rajulun minal ansari ya'ummuhum fi Masjid Quba. Kata Anas bin Malik, dulu ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar mengimami penduduk Quba di Masjid Quba. Fakana kullama iftataha suratan yaqra'u lahum fi sholati faqara'a biha iftataha bi qul huwallahu ahad hatta yafrugha minha. Maka lelaki ini tiap kali dia mula membaca surah, ketika dia menjadi imam bagi mereka, maka dia mula baca dengan membuka dia dengan membaca qul huwallahu ahad sehingga dia selesai. Thumma yaqra'u bi suratin ukhra maha, kemudian dia baca surah yang lain bersama dengan surah qul huwallahu tadi. Wa kana yasna'u dhalika fi kulli rak'atin, dan lelaki itu melakukan perkara tersebut pada setiap rakaat. Sehingga kan para sahabatnya menegur dia. Fakallamahu ashab, sehingga para sahabatnya menegur perbuatannya itu. Para sahabatnya kata kepada dia, innaka taqra'u bi hadhihi surah thumma la tara annaha tujziyaka hatta taqra'a bi suratin ukhra. Kamu baca surah ni surah Al-Ikhlas, kemudian kamu rasa tak cukup surah Ikhlas itu, lalu kamu baca dengan surah yang lain. Sama ada fa imma an taqra, sama ada kamu baca surah Ikhlas saja, wa imma an tad'aha wa taqra'u bi suratin, atau kamu tinggalkan baca surah Al-Ikhlas itu lalu kamu baca surah yang lain. Qala, maka jawab imam tadi, ma ana bitarikiha, saya tak akan tinggalkan baca qul huwallahu itu. In ahbabtum, sekiranya kamu suka, an a'ummakum biha, untuk aku jadi imam kepada kamu dengan baca surah ini, fa'altu, aku buat. Wa in karihtum, kalau kamu tak suka, tak ada aku tinggalkan kamu. Wa kanu yarawnahu afdalahum karihu ayyuhum ghairuhu. Tapi mereka ini sendiri menganggap bahawa lelaki inilah yang paling baik dari kalangan mereka, dan mereka tidak mahu yang lain mengimam mereka. Jadi bila Nabi SAW datang kepada mereka, mereka beritahulah apa yang dilakukan oleh imam tadi. Lalu baginda SAW kata kepada imam itu, ya fulan, ma yamna'uka mimma ya'muruka bihi ashabu. Wahai fulan, wahai si fulan, apa yang menghalang kamu untuk kamu lakukan apa yang disuruh oleh para sahabat kamu? Faqala, jawab lagi tersebut, ya Rasulullah, wa Rasulullah inni uhibbu, sesungguhnya saya kasih kepadanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hubbaha adkhalakal jannah, sesungguhnya cinta kepadanya atau kasih kepada surah Al-Ikhlas itu adkhalakal jannah, memasukkan kamu ke syurga. Saya yakin dan percaya bahawa tuan-tuan dah biasa juga dah penerangan mengenai dua hadis ini. Saya yakin begitu, sebab itu ada yang rasa tak apalah dengar dah tak payah dengar lah. Cuma saya nak kuatkan bahawa kita mengenai kelebihan qul huwallahu tu memang dah sabit dah. Andai kata hadis yang mula-mula yang saya baca tadi, yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili dan juga Anas bin Malik itu,
Maknanya sanad dia yang lemah itu dah tuan-tuan terima pandangan Al-Imam Muzhabi dan juga Ibn Abdul Bar nak pegang pandangan itu, maka tuan-tuan boleh baca dah qul huwallahu berdasar kepada hadis yang lain. Ya. Ke mana? Jadi tak ada masalah. Maka asal baca qul huwallahu itu memang dah waris. Satu, dia adalah Quran. Kemudian kelebihannya ternyata dalam surah-surah yang lain. Sehingga baginda pernah kata kepada sahabat kan, ayat jizu ahadukum ayyaqra'a bi thuluthi al-Quran fi lailah. Adakah seorang kamu tidak mampu untuk, kenapa seorang kamu tidak mampu untuk membaca 1/3 Quran dalam satu malam? Sehingga para sahabat kata, bagaimana seseorang itu mampu untuk baca 1/3 Quran pada satu malam? Ada baginda kata, qul huwallahu itu menyamai 1/3 Quran. Sini menunjukkan kelebihan. Jadi sana ada hadis-hadis yang lain yang menyentuh mengenai kelebihan itu, dan saya percaya tuan-tuan mudah. Tapi tahu tadi itu, adakah sampai pada peringkat bila kita berzikir, duduk saja kita baca qul huwallahu? Atau masa semayang tadi pasal dah ingat surah lain, kita baca qul huwallahu? Tak ngapa surah lain, qul huwallahu lah, mudah pendek dah. Atau kerana ngapa dah surah lain, habis Quran dah ngapa, tapi nak baca qul huwallahu juga, nak jadikan dia zikir harian, zikir setiap kali waktu kosong. Yang ni kedudukan Muawiyah tadi tu. Kedudukan Muawiyah bin Muawiyah ibn Muqarrin al-Muzani ni, dia sentiasa baca surah itu. Jalan kaki ke, naik kenderaan ke, duduk ke, berdiri ke, berbaring ke, setiap masa. Yang ni yang menjadikan mana Allah perintahkan Jibril datang kepada baginda untuk beritahu dan sembahyangkan jenazah Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Dan yang saya nak sentuh pada hari ini itu bukan kelebihan qul huwallahu itu saja. Yang poin yang saya nak sentuh hari ini, kita ni bulan Syawal ni kita lah raya sebulan. Sabtu Ahad ni pastilah kita akan berjalan. Betul maksudnya pagi-pagi dah rancang dah kat mana ni, sarapan rumah siapa dia, duha makan duha rumah siapa dia, makan tengah hari rumah siapa dia, makan petang rumah siapa dia, makan malam rumah siapa dia, makan dini hari pula rumah siapa. Sahur tak tahu rumah siapa. Katanya satu penuh lah. Kalau ikut jemputan dengan suraunya, dengan rumahnya, dengan kawannya, dengan kahwinnya, maknanya belah-belah, mungkin seorang puluh-puluh, sehingga akhirnya tak pergi belaka. Dah pasal buat juga rumah sendiri, buat rumah terbuka juga, tak pergi belaka. Allah Akbar. Tadi masa kita tadi pergi ziarah tadi, masa kita naik kenderaan tadi, ada waktu-waktu kosong tadi, adakah kita luangkan untuk membaca dengan qul huwallahu, atau kita luangkan puas saja sampai habis, kemudian bangun tanpa ingat pada Allah Ta'ala, kita berbalik. Hadis yang saya baca tadi itu dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkar, di bawah tajuk Bab Zikri Fit Tariq, bab zikir di tengah jalan. Bab zikir di tengah jalan. Bukan itu kelebihan kedua Allah saja ni. Saya yakin dan percaya, saya fikir dah kat rumah ni, kalau saya baca kelebihan kedua Allah, saya tahu tuan-tuan ni memang sentiasa dengar lah. Pasal ini ada tajuk rasa mudah nak buat. Tapi saya yakin dan percaya bahawa cerita mengenai Muawiyah ini kemungkinan belum dibaca oleh tuan-tuan. Kita baca dah? Pernah dengar dah? Ya, dah lagi tak? Saya yakin tak lagi tu.
Sebab dia complicated sikit dalam masalah riwayat tadi. Bagi orang yang berhati-hati tadi tu, bila tengok riwayat yang dinukilkan lemah tadi, maka mereka tak cakap langsung dah. Tapi oleh kerana ada perbahasan yang lebih panjang yang diuraikan oleh Ibn Hajar yang menyatakan bahawa sanad hadis ini kalau dilihat kepada keseluruhannya, sanadnya kuat. Kedudukan hadis Anas bin Malik itu boleh sampai pada peringkat hasan li ghairi. Begitu kata kata syarah kepada kitab Sunan Abi Daud, kitab Al-Imam. Masa Khalifah Muawiyah meninggal tahun 60 lebih. Yang ni meninggal pada zaman Rasulullah. Jadi meninggal zaman Rasulullah tak sempat jadi khalifah. Rasulullah hidup lagi. Jadi dia juga tak ada kaitan keluarga juga dengan Muawiyah itu. Dia ni keluarga Muqarrin, keluarga Muqarrin. Dia dulu pada zaman Rasulullah ni ada 7 orang daripada keluarga Muqarrin ini yang sahih lah, yang terkenal. Ada An-Nu'man, Suwaid, Ma'qil, ni Al-Muzani. Tadi itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi khalifah tu Muawiyah bin Abi Sufyan, ni keluarga Abu Sufyan. Allah. Dan soalan tu comel. Soalan tu sangat cantik. Jadi ini Muawiyah bin Muqarrin Al-Muzani, atau disebut Muawiyah ibn Muqarrin Al-Muzani. Yang satu lagi itu Muawiyah ibn Abi Sufyan, ibn Abi Sufyan. Jadi beza dua tu lah. Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar ni dia bawa di bawah tajuk bab zikir di jalanan. Zikir di jalanan. Dan sebelum dia bawa hadis ni, dia bawa hadis yang lain. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma min qaumin jalasu majlisan lam yadhkurullaha ta'ala fihi." Ma min qaumin jalasu majlisan lam yadhkurullaha azza wa jalla fihi illa kanat alaihim tiratun. Tiadalah mana-mana kaum yang duduk di dalam sesuatu majlis mereka tidak ingat kepada Allah azza wa jalla padanya, melainkan atas mereka kekurangan. Wa ma salaka rajulun tariqan lam yadhkurillaha azza wa jalla fihi illa kanat alaihi tirah. Dan tiadalah mana-mana laki-laki yang berjalan di suatu jalan atau yang melalui sesuatu jalan, dia tidak mengingati Allah padanya, melainkan atasnya tirah, atasnya kekurangan, naqsu. Baik. Jadi kalau kita duduk dalam mana-mana majlis, tak ingat langsung pada Allah. Kita duduk dalam mana-mana majlis, tak salawat langsung kepada Rasulullah, ia adalah satu kekurangan. Dan kekurangan ini berupa kecuaian. Kecuaian yang diancam dengan lafaz kalau Allah mahu, dia iqab mereka, dia denda mereka. Kalau dia mahu, dia ampunkan mereka. Yang ini disebut dalam hadis Tirmizi, dalam Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi diriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia,
Nabi SAW sabda, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha ta'ala fi wa lam yusallu ala nabiyyihim fi illa kana alaihim tirah. Tiadalah mana-mana kaum yang duduk dalam satu majlis mereka tidak mengingati Allah Ta'ala padanya dan mereka tidak bersalawat ke atas Nabi mereka padanya, melainkan adalah atas mereka kekurangan. Fa in syaa azabahum, kalau Allah kehendaki dia azab mereka, wa in syaa ghafara lahum, kalau Allah kehendaki dia ampunkan mereka. Kebanyakan ulama yang huraikan hadis ini mereka kata bahawa makruhlah bagi seseorang yang duduk dalam mana-mana tak ingat langsung pada Allah, tidak bersalawat kepada Allah, makruh. Tapi dia punya lafaz itu, lafaz yang menunjuk kepada perbuatan itu perbuatan yang salah. Perbuatan kalau tak ingat Allah, kalau tak bersalawat Nabi adalah perbuatan yang salah kerana diancam dengan iqab. Biasanya lafaz yang diancam dengan iqab ini hukumnya adalah hukum haram biasanya. Tapi dalam masalah ni ulama tak sebut masalah perbuatan yang salah tadi itu. Tapi mereka kata sebaik-baiknya seseorang itu dalam mana-mana tempat dia mesti sentiasa ingat Allah, dia mesti bersalawat ke atas Rasulullah kerana ada ancaman. Sebab itulah bagi orang yang duduk mana-mana majlis bergelak ketawa semua tak ada langsung ingat Allah Ta'ala, dibandingkan macam bangun daripada majlis makan bangkai keldai. Kita nak makan bangkai tak? Kalau bangkai ayam tak mesti makan tak? Keldai lagi dah orang nak makan, apalah dibanding keldai dengan bodoh pula. Ke mana? Keldai jinak dah dimakan kan? Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah juga, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yazkuruna Allah Ta'ala fi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasrah. Tiadalah mana-mana kaum yang bangun daripada sesuatu majlis yang mereka tidak ingat Allah Ta'ala di dalamnya, melainkan mereka bangun daripada seumpama bangkai keldai dan adalah bagi mereka sesalan. Bangun daripada keldai, bangun daripada makan bangkai keldai yang dihuraikan oleh syurah hadis. Mana selesai pergi majlis dak ingat Allah Ta'ala, dak salawat pada Rasulullah, macam majlis makan bangkai keldai. Bangun daripada majlis sebut tinggal terus tanpa ada ingat Allah Ta'ala. Biasa kalau kita ni habis mana-mana majlis, ialah dalam majlis ilmu ni, kita diingatkan oleh guru dengan tasbih kifarah tak? Tasbih kifarah, Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam majlis Tok Guru baca, kita baca lah. Dalam majlis biasa, lepas habis buat nak bangun ni, lepas makan dah habis nak buat, dah habis nak mengumpat dah habis nak kata kau orang tu. Lepas tu minta diri dulu dah kenyang dah ni, bangun balik. Tak ada apa subhanakallahumma wa bihamdik tu. Jadi kita baca nak ingat lah. Masih kita nak pergi jalan raya lagi kan, nak pergi jalan raya nanti ingat dah nak balik subhanakallahumma wa bihamdik. Nak pergi madu masa naik kereta ni, qul huwallahu ahad, sebab dia antara zikir ingat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh? Ni rasa tambahan daripada zikir-zikir biasa kita. Mungkin kita biasa dah alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Nah, itu hal biasa kan? Tapi nak tambah zikir yang lain pula, qul huwallahu, jadi zikir juga. Janganlah macam zikir tu nak harap dapat bakal macam Muawiyah bin Muawiyah tadi. Bacalah tu karamah atau nak beri pada tuan-tuan tu, serah pada Allah. Baca dulu.
Mari biarlah kita baca kerana kita suka dan kasih, kerana dalamnya ada puji-pujian pada Allah, dalamnya ada penafian apa yang disandarkan kepada Allah daripada kekurangan. Jadi kita baca kerana kasih, kita mudah-mudahan dengan kita baca tadi kita digolongkan Allah Ta'ala di kalangan ahli syurga. Jadi kena ingat tadi bahawa tuan kitab kita ni Al-Imam Nawawi ni dia bawa hadis ni tadi dalam tajuk zikir. Ingat Allah, dalam tajuk ingat Allah. Jadi kita ni dalam perjalanan kita nak jadi orang yang cerdik, orang yang sentiasa ingat Allah Ta'ala, yang disebut dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liul albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan juga bumi, dan pada petang malam dan juga siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulil albab. Uli yang mempunyai albab, hatilah. Lub ni dalam yang punya hati yang benar-benar berfikir, bukan ada hati saja. Sebab ada orang dia ada hati, dia ada akal, tetapi dia tidak berfikir dengan akal itu. Lepas tu fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Lalu bagi mereka ada hati yang mereka berfikir dengannya. Aw adanu yasma'un biha, ataupun telinga yang mereka dengar dengan sebenar-benar pendengaran. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kerana sesungguhnya bukan mata yang buta, tetapi yang buta ni mata hati. Mata hati. Jadi orang yang ada mata hati yang benar-benar jelek, mata hati yang benar-benar jelek, mereka ni lah orang cerdik. Ayat ini disebut sebagai ulul albab. Siapakah ulul albab itu? Disifatkan bersifat alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina 'adzaban nar. Iaitu orang-orang yang mengingati Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan mereka berfikir pada kejadian langit-langit dan juga bumi. Lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, tiadalah kamu ciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci kamu wahai Tuhan, fakina azaban nar, maka selamatkanlah kami daripada azab neraka. Jadi tengok Allah, agungnya ciptaan Allah, hebatnya, comelnya, cantiknya, bayang tak? Tak jadi lagu tu. Kita pergi melancong, nak tengok keagungan Allah. Tapi dalam pergi melancong tu, bayang tak jatuhnya. Jadi tak jadi orang yang cerdik kan. Sepatutnya keagungan, lihat keagungan Allah Ta'ala itu menjadi kita patuh dan tunduk pada Allah. Tapi pada masa nak tengok keagungan Allah, kita buat wasiat dah. Jadi tak kena. Jadi bukan orang yang cerdik yang sebenar-benarnya. Baik itu dalam masalah zikir ini, bukan mata kali kita dah hadis mayang, dah apalah cukuplah mayang ni zikir dah kan. Tak begitu. Sebab kalau tengok ayat dalam bab berzikir berdiri, berzikir duduk, berzikir dalam keadaan berbaring sekalipun, yang ini ada cerita berkaitan dengan perang. Fa idza qadaytumus shalah, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Bila kamu selesai daripada sembahyang, maka hendaklah kamu ingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Fa idza tma'nantum, bila kamu telah tenang, faqimus salata, maka dirikanlah sembahyang. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kerana sesungguhnya sembahyang itu menjadi kefarduan ke atas orang-orang yang beriman dengan ketentuan yang telah ditentukan. Ini ayat 103 surah An-Nisa.
Ayat 103 ni, bila kamu telah selesai dengan sembahyang. Selesai sembahyang apa? Selesai sembahyang khauf, sembahyang ketika takut dalam perang. Yang bagi rusah tu tau. Satu sah ikut imam yang pertama, kemudian tunggu, kemudian bangun pula lain, masa bekas senjata ni. Masa tu sembahyang juga. Lepas sembahyang tu, ingatlah Allah, dia akan duduk, kena berdiri, dia akan berlari. Maksudnya ketika kamu perang tu, tengah kamu berperang tu, kena ingat Allah Ta'ala. Tengah perang ni suruh ingat. Duduk saja ni lagi lah. Tengah perang tu suruh ingat Allah Ta'ala. Dia akan berdiri, duduk dan juga berbaring. Jadi kalau itu disuruh dalam keadaan biasa-biasanya lagilah ditutup. Nah, itu maksud ni yang kita nak bincang di sini. Jadi antara ingat Allah Ta'ala itu dengan cara kita membaca Qul huwallahu ahad. Mudah-mudahan kita dikasihi oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan peringatan yang kita berikan pada hari ini menjadi satu aset untuk kita. Kerana dalam hadis yang kita baca tadi disebut wakana alaihim hasrah, mana bagi orang yang duduk dalam majlis, yang tak zikir Allah, yang tak salawat pada Rasulullah, nanti mereka akan menyesal di hari akhirat. Menyesal. Mereka kalau masuk ke syurga sekalipun jadi menyesal juga. Saat masuk ke syurga, tengok orang duduk makam lebih tinggi. Kalau masuk syurga dah, tapi tengok orang lain makam lebih tinggi, menyesalnya. Pasal apa makam lebih tinggi tu? Dia zikir waktu sekian. Kita tak buat. Sayangnya tak buat dulu. Menyesal. Kalau jadi ahli neraka, tengok orang masuk syurga, Allah sayangnya dulu tak buat. Menyesal juga. Kalau jadi ahli neraka, lagi yang besarnya. Jadi ahli syurga, menyesal juga. Tengok orang makam yang lebih tinggi. Jadi mudah-mudahan kita semua diampunkan dosa Allah Ta'ala dan dikurniakan kedudukan. Bismillah tiada kali baca surah. Itu yang terbaik lah. Itu yang terbaik. Tak baca pun tak ada masalah. Kalau kita nak potong, nak baca satu ayat saja pun tak ada masalah. Cuma kalau permulaan kita baca sesuatu ayat Quran tu, a'udzubillah. Kemudian sebaik-baiknya baca surah itu dengan bismillah, kerana bismillah itu dia pemisah di antara surah. Bismillah itu dia pemisah di antara surah. Dia bukan satu ayat daripada surah itu, daripada surah Qul huwallah. Jadi kalau baca Qul huwallahu ahad tanpa baca bismillah tak salah, tapi meninggalkan yang afdal tadi lah. Sebab itulah ada dari kalangan sahabat tu, bila mereka berdoa, mereka sebut dalam doanya seperti Allahumma inni as'aluka bi'annaka antallahul wahidul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada kamu dengan bahawa kamu adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang kepada kamulah tempat bergantung, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan untuknya, dan yang tidak ada sekutu pun baginya. Jadi dalam lafaz doa tadi tak ada lafaz bismillah. Terus disambung dengan Allah Al-Wahidu Al-Ahad. Allah ni Al-Wahidul Ahad. Dalam riwayat lain, Allah Al-Ahadus Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dalam doa kita pun kita boleh sambung. Kata kalau kita nak minta pada Allah supaya disembuhkan, A'udzu billahil ahadus samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku berlindung dengan Allah, Tuhan yang Esa, yang tunggal, yang tempatnya padanya lah tempat bergantung, yang tidak melahirkan, yang dilahirkan untuknya,
daripada penyakit-penyakit bergiam-giam. Ini adalah lafaz yang pernah dibacakan oleh Rasulullah kepada Utsman ketika Utsman sakit. Wallahu alam, sekadar dulu untuk hari ini. Ya ada. Ada Ustaz. Baca Allah ni sehari semalam 1000 kali dia ada fadilah. Ustaz ada juga kelebihan. Lagi guru Allah. Bilangan di dalam hadis dengan 1000 tak disebut dalam hadis kan? Tetapi bilangan 10 ada disebut dalam hadis. Bilangan 10 kan? Mana barang siapa yang man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat, barang siapa yang membaca qul huwallah 10 kali, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bina untuk dia satu mahligai di syurga. Itu ada dalam Al-Jami' As-Saghir. Tak disebut dalam hadis, tak disebut secara khusus, tapi hak 10 tu disebut secara khusus. Jadi benda hak baca Al-Quran ni lagi banyak, lagi baik lah. Lagi banyak. Jadi kita tidak sandarkan pada Rasulullah sesuatu yang tidak disebut oleh Rasulullah. Tapi baca Quran ni lagi banyak, lagi baik bacaan yang dibaca oleh sahabat Muawiyah tadi. Wallahu a'lam. Ulama sepakat terima pahala, menerima pahala, mana pahala bacaan bagi Al-Quran itu sepakatlah, anda terima. Kalau kita nak hadiah, Allah Ta'ala terima. Jadi bacalah apa saja pun pada individu untuk buat perkara itu. Itu disebut adalah Ibnu Hubairah dalam salah satu daripada buku dia, Ibnu Hubairah, yasilu thawaba qira'atul Quran majid, sampai bacaan Al-Quran kepada si mati. Itulah yang disebut ulama boleh buat. Tapi bacaan secara beramai dalam konteks itu tak disebut lah. Tapi yang disebut harus tu, pada siapa yang nak baca Quran, dia baca Al-Quran ikhlas kerana Allah Ta'ala, ada pahala dia. Kalau dia nak hadiahkan ada pahala itu kepada si yang meninggal dunia, mudah-mudahan itu nak hadiah kepada si mati lah. Ada orang kata lah, kita kena hadiah kepada Rasulullah tu, bahawa nak hadiah kepada minta Rasulullah sampai jangan. Itu perbahasan. Bukan direct pada si mati. Itu perbahasan yang agak panjang sikit lah. Dalam bab itu ada perbahasan yang panjang sikit, mungkin lain kali kita sentuh lah. Bukan nak sentuh, dia ada isu-isu dia tu yang panas sikit dalam sebulan dua ni. Tidak tak sampai dah. Tidak tak sampai dah. Ada tak syarat itu. Tak syarat itu. Ya? Okey dulu lah baru gini. Allah. Tapi insya-Allah masuk syurga tu kita bagi ke tak bagi dia pun ke mana? Hak kita rusing ni hak keluarga kita ni dah. Jadi itu perbahasan panjang sikit dan dia ada isu-isu yang panas sikit, dan saya dua ni bila ada rakaban ni elok dulu lah. Tajuk-tajuk yang agak panas sikit lah. Silap bawa ni silap natijah dia juga. InsyaAllah kita urai pada satu masa yang lain, insyaAllah secara khusus dan tajuk adakah sampai bacaan pada si mati atau pada Rasulullah.
Aku lakukan hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.